Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan terangkan laporan yang perlu awak lakukan. Ini adalah merupakan TB yang perlu awak hantar pada saya. So mudah je sebenarnya. Sebenarnya arahan ini ada hadir dekat dalam nota biru awak. Saya dah lampirkan dekat bahagian belakang tu. Tapi sebenarnya saya dah permudahkan untuk awak hantar sebab kita pun belajar secara online. So saya dah shortcutkan lah, tak buat secara keseluruhan. So, kita lihat sebenarnya ada dua bahagian. Bahagian satu, di sini bahagian satu dan juga bahagian dua. So, bahagian dua ni saya cancelkan. Okay, bahagian dua ni saya cancel. Kita akan fokus pada bahagian satu sahaja. Okay, kita akan fokus pada bahagian satu iaitu mencari luas anggaran di bawah suatu lengkung. Okay. So, mudah sangat kerja awak sekarang ni. Sangat mudah kerana saya dah bantu awak. Hampir 80% saya dah siapkan. Okay. So, ni okay, Cikgu Azrai dah buatkan lah. So, ini muka depan Cikgu dah buatkan. Nanti awak tulis nama, nombor IC, diploma. Ni saya akan bagi dalam bentuk soft copy, dalam Word. Nanti awak boleh edit. Okay. Isi kandungan saya dah buatkan. So, dalam isi kandungan ni pengenalan dah buat, dah tolong buatkan objektif, dah tolong buatkan penyataan masalah, dah tolong buatkan. Yang perkara 4 je awak kena buat, iaitu perbincangan penyelesaian masalah dan juga kesimpulan. Okay. So, apa dia punya perbincangan? Perkara 4 tu. Okay. So, sekarang ni saya tunjukkan. Okay, pengenalan saya dah buatkan. Okay, objektif saya dah buatkan. Penyataan masalah saya dah buatkan. Okay, perbincangan masalah. Okay, di sini yang kita akan fokuskan yang perlu awak buat lah. Okey. So sebenarnya motif untuk bahagian perbincangan penyelesaian masalah ni kita nak cari luas di bawah lengkung. Ini kita ada lengkung dan kita nak cari luas dia menggunakan kaedah pengamiran yang mana sebelum tu saya suka nak ingatkan sebenarnya soalan yang saya bagi ni nanti akan berbeza dengan soalan awak ni adalah soalan contoh. Okey, kalau kita lihat pada soalan yang saya lampirkan ni adalah soalan contoh iaitu y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Jadi saya gunakan contoh ini untuk saya gunakanlah. Nanti setiap pelajar akan menggunakan soalan yang berbeza-beza. Saya tak nak nantikan awak semua sama, semua copy paste 100% dah lah tolong cikgu saya tolong buat kan. Soalan pun semua sama. Jadi macam tak guna lah. Jadi sekarang ni soalan ni setiap akan pelajar akan buat berbeza-beza soalannya. Jadi ni soalan saya adalah y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. So macam mana caranya adalah, okey saya tunjukkan dulu yang kaedah manual yang saya ajar sebelum ni. Okey. So ini kaedah manual yang saya ajar. Okey, kita ada satu lengkung, kita ada kawasan belorek, the shaded region. So, kita akan cari dia punya kawasan belorek ni, dia punya luas dia berapa. Okey. So kat sini adalah kamiran tentu. Ini adalah bahagian kamiran tentu iaitu kamiran 40. Apa 40 kat sini adalah 4, ini adalah 4, ini adalah kosong. Pasal tu 40. So kita masukkan dia punya persamaan x kuasa 2 tambah 4. Okey, kat sini nanti awak boleh edit nanti awak punya soalan boleh edit. Kalau dapat x kuasa 2 tambah 3, awak tukar jadi 3. Okey, kalau tukarlah nanti awak boleh edit, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi soft copy ni. Kemudian awak akan kat sini pun awak akan okey kat sini kamiran ni soalannya ni kamiran awak akan buat. So mana kalau kat sini kamiran ni kalau x kuasa 2 tambah 4 dia akan dapat x kuasa 3 per 3 tambah dengan 4x. Ni kamiran dia lah. Nanti awak akan buat awak punya sendiri. Okey. So kita letak kat sini awak edit je. Kalau kat sini 40 saya punya 40 lah. Okey. Kemudian apa yang perlu awak lakukan adalah okey mungkin yang 40 ni saya akan kekalkanlah okey. Cuma dia punya persamaan je berbeza. Kemudian kita akan kira kalau saya dah ajar awak sebelum ni kita buat pengambilan kita kira so gantikan 4 ni okey gantikan dengan 4 dalam persamaan ni yang kita buat yang kita dah kamirkan ni. Kemudian kita tolak dengan kita gantikan pula dengan tempat x dengan kosong. Okey. So saya kira dapat 37.33. Ni kita buat secara manual lah. Dan saya dah typekan untuk awak nanti awak boleh edit je yang berdasarkan soalan awak. Okey, so sekarang ni kita akan fokus kepada penggunaan Desmos. Okey, perisian Desmos ini. Okey, so awak klik, saya dah bagi dah dia punya link ni, awak klik je kat sini, then awak open hyperlink. Bila awak dah open hyperlink, nanti awak akan terus dipautkan pada apa laman web Desmos tu. Terus dia akan keluar begini. Terus akan keluar begini. Jadi awak kat sini ni awak tukar je persamaan dia apa. Okey, bergantung pada soalan awak. Kalau soalan saya tadi x kuasa 2 tambah dengan 4, so saya tukar dengan jadi tambah dengan 4. So saya tambah dengan 4, nanti terus keluar gambar dia macam ni. Terus keluar gambar dia macam ni. Okey, so nanti dekat gambar sepadan ni awak setting kalau dapat setting step dia biar satu, satu dengan satu. Okey, satu dengan satu, lepas tu awak letak grid dah kat sini, letak grid. Okey. Bagi nampak. Okey, dia punya ni. Okey, ni gambar dia lah. So, terus nampak dia punya gambar dia, graf awak. Okey, ni lengkung dia. And then kat sini A dengan B ni apa ni? Dia punya kamiran tentu tadilah. Hak dia. Okey, A dia kosong dengan B dia tadi 4. Saya gunakan 4 kan. Saya gunakan 4. So A dengan 4. So tu dah nampak macam ni. So, sekarang ni saya nak cari luas di bawah lengkung ni. Okey, ni yang warna purple ni. Okey, yang warna purple ni. Tengok terus dikira secara automatik 37.33. Terus dapat jawapan kat sini 37.33.
37.33. Okey, sama macam saya kira secara manual tadi. So yang ni saya nak tunjukkan ke awak bagaimana kita menggunakan perisian Desmos untuk mengira luas. Okey, ni ilmu tambahan lah, okey, yang kita nak kita highlightkan kat sini. Okey. Kita menggunakan perisian Desmos untuk mengira luas di bawah graf. Okey, terus dapat jawapan 37.33. Sama macam saya kira secara manual. Okey, so kemudian gambar ini awak just share graph kat sini, share graph, kemudian awak export image, and then awak nanti awak download lah. Okay, so okay, awak download nanti, awak download lepas tu awak terus tampal dekat sini. Tampal kat sini. Ni yang saya dah buat, awak tampal kat sini. Jadi saya nak gambar awak tu mesti ada. Jangan ambil gambar saya. Jangan guna gambar saya. Okey, ni gambar saya punya. Soalan saya X kuasa 2 tambah 4. Mungkin soalan awak nanti X kuasa 2 tambah 2. X kuasa 2 tambah 6. Okey, jadi gambar dia agak berbeza. Jadi awak tampal tadi dah awak dah share graph, awak dah save, awak tampal kat sini, paste kat sini. And then langkah kerja ni ada di bawah ni. Langkah kerjanya ada di bawah ni. Okey. Langkah kerjanya ada di bawah ni. Okey. And then lagi satu saya nak awak apa okey, yang tadi ni, okey, yang tadi ni kalau dapat di sini, okey, awak screenshot ni keseluruhan ni, print screen. Awak print screen keseluruhan ni, kenapa? Sebab saya nak nampak yang di sini 37.33 ni. 37.33 ni awak print screen kat sini, print screen, awak tekan button print screen kat keyboard. Okey, kemudian kat sini awak okey, awak letaklah nanti kan paste. Tidak akan keluar ni print screen. Okey, so saya nak ini sebagai bukti yang menunjukkan bahawa awak menggunakan perisian Desmos ni. Okey, nanti awak setting lah. Okey, dia punya ni bagi dekat wrap text, bagi dekat behind text. Okey, so ini awak kena lampirkan. So sebagai bukti yang menunjukkan bahawa awak telah menggunakan perisian Desmos ni untuk mencari luas. Jawapan awak kat sini kalau kita lihat ni, ni sama nanti. Okey, sama dengan yang awak kira secara manual kat sini. Okey. Ingat ini soalan saya tak sama dengan soalan awak nanti. Soalan awak berbeza. Yang ambil soalan saya tak akan bagi. Nanti saya akan bagi dia punya soalan. Setiap orang akan dapat soalan yang berbeza. Okey. Setiap orang akan dapat soalan yang berbeza-beza. Okey. Beza sikit je, tak beza terlalu banyak. Okey. So habis yang bahagian ni lah. Okey. Bagaimana saya nak cari luas di bawah graf menggunakan perisian Desmos. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan lihat bagaimana pula kita nak mencari anggaran luas menggunakan kaedah Riemann sum dengan menggunakan perisian online lah. Okey. So kita bagi gunakan sama dengan Desmos. Okey. So Riemann sum ni sebenarnya adalah seorang tokoh matematik lah. Okey, seorang tokoh matematik okey yang mana dia cuba mencari luas di bawah graf ini. Okey, kalau kita lihat kat sini kita ada lengkung kan, kita ada lengkung jadi kita cari luas ini menggunakan kaedah kameran, betul tak? Okey, kita menggunakan kaedah kameran yang saya dah tunjukkan ke awak sebelum ni. Okey, ni kaedah kameran lah. Okey, kita dapat jawapan dia. Okey, kemudian Riemann sum ni apa yang dia buat adalah dia cuba mencari luas ni dengan dia buat petak-petak. Dia buat kotak kat bawah graf ni. Bawah lengkung ni ada lengkung. Jadi dia cuba buat petak. Dia buat petak macam ni, dia buat petak macam ni. Dia cuba nak cari yang mana yang petak yang paling hampir yang boleh dapat tepat dengan jawapan yang sebenar. Jadi dia cuba lukis petak-petak ni lah. Jadi kat sini lah kaedah dipanggil kaedah Riemann sum. Okey, dia menggunakan petak kat bawah ni. Jadi dia cari luas setiap petak ni. Jadi dicampur-campur lah. Ni segi empat lah. Jadi dicampur semua, ada banyak petak kat sini ni. Ada banyak kotak ni yang hijau-hijau ni. Jadi dia cuba campur-campur semua, nanti dia akan dapat luas. Oh, mungkin yang ni tak berapa tepat. Jadi dia cuba lagi buat petak yang serapat mungkin dengan lengkung ni. Okey. Jadi kat sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan kaedah Riemann sum menggunakan perisian online. So saya dah bagi link kat sini. Okey, dah bagi link kat sini. Jadi awak pergi je terus open hyperlink. Awak terus open hyperlink, kemudian dia akan terus pautkan pada Desmos. Ini terus akan keluar begini. Okey, terus akan keluar begini. So apa yang perlu awak lakukan adalah awak adjust dekat persamaan ni, dekat sini ni awak adjust ni. Okey, kat sini awak type je. Okey, kalau ada pelajar kadang dia tak tahu tekan macam mana nak tekan X kuasa 2 ni. Awak tekan X, awak tekan shift, tekan nombor 6. Kat keyboard tu ada nombor 6, shift nombor 6 sebab dia ada kat atas nombor 6 tu dia ada macam up. Okey, dia tekan 2 lah, X kuasa 2. Okey. So macam soalan saya tambah 4 lah. Okey, bergantung pada soalan awak. Okey, bergantung pada soalan awak. Saya ulang sekali lagi, bergantung pada soalan awak. Jangan ikut saya punya. Okey, dia terus dapat gambar macam ni. Dia terus keluarkan. Nampak dia dah buat petak-petak dah. Okey, dia dah terus keluar. Kemudian kat sini A ni, apa yang A ni? Okey, nampak tak dia akan bergerak sliding ni. Okey, A nanti saya gunakan tadi kosong lah. Okey, A dia kosong. Okey, B dia saya akan setting pada 4 lah sebab saya pakai 4 tadi kan. 4 dia kat nombor 4. Okey, sama macam gambar, hampir sama macam gambar tadi lah. Okey.
Cuma kat sini dia ada petak-petak lah sebab kita menggunakan kaedah Riemann sum. Nampak kat sini Riemann sum. So awak ambil gambar spana ni, awak letak kat sini grid, and then awak letak step dia satu lah. Step dia satu-satu. Okay, awak nampak lah. Okay, so ni petak. Okay, tekan. Scroll ni. Scroll kat mouse ni nanti awak nampak besar kecil ataupun awak boleh pakai tambahan tolak ni. Kita dah dapat petak-petak ni. Okey, kat sinilah saya nak kena adjust. Okey, saya nak kena adjust. Apa nak kena adjust petak-petak ni? Sebab Riemann sum dia buat banyak-banyak petak. Ada petak yang paling rapat, petak jauh. Jadi kita adjust kat mana? Kita adjust dekat C ni. Nampak tak? Bila saya adjust C ni nampak bila saya kurangkan C ni nampak petak dia jauh. Ni memang lagi jawapan ni memang akan lagi jauh lah kan. Jadi Riemann sum ni dia akan cari yang petak yang paling hampir. Jadi mungkin yang terkeluar pun mungkin dia juga. Okey. Jadi sekarang saya nak standardkan sebab kita nak ada 3 gambar. Jadi awak letak kat sini yang pertama gambar untuk C kosong. Untuk C yang kosong. Okey, saya ulang balik C yang kosong. Ini gambar dia. Awak share graf. Okey, awak export and then awak download. Okey, awak download. Okey, awak download. Okey, ini gambar yang pertama untuk C yang kosong. Okey. Yang keseterusnya awak setting pula untuk C yang negatif 1. Negatif 1 lah. Okey, C yang negatif 1. Okey, C yang negatif 1. And then benda yang sama juga, awak share graph. Okey, and then awak export. Okey, awak save. Okey, awak download, nanti awak save lah. Okey, dan yang ketiga adalah untuk C dia ambil yang 1. Jadi kita ada 3 situasi. C yang kosong, awak save gambar. Okey, awak ambil yang negatif 1. And then awak ambil yang 1. Satu ni dia terlebih daripada ni. Jadi inilah yang Riemann sum buat. Okey. Tapi dah mudah lah sebab kita pakai decimal. Tapi Riemann sum dia pakai manual. Dia buat petak-petak dia pakai manual. Okey. Jadi awak akan buat benda yang sama juga. Awak share ni, awak save. Okey. Jadi ada 3 gambar. Di 3 gambar tadi tu yang awak dah save tadi, awak paste dekat sini. Ni saya buat lah. Okey. Ni yang saya buat tadi. So ada 3 jenis gambar. Jadi sebenarnya, okey, dalam gambar-gambar ni semua tadi, okey, yang saya tunjukkan tadi, sebenarnya dah ada jawapan tau saya pun nak tunjuk. Okey, kalau C yang kosong tadi tu, C yang kosong ni, okey, ada jawapannya ni. Kita lihat kat sini dah, ni jawapan dia. Maknanya kat sini dia tulis 34.74. Ini kalau untuk C yang kosong, kalau dia buat petak macam tu. Kalau dia ambil C dia negatif 1, ini jawapan dia 30. Lari jauh kan? Kalau dia ambil C dia 1, okey, dia dah terlebih dah. Okey, kat sinilah sebenarnya kita akan buat perbandingan. Kita akan buat perbandingan jawapan. Okey, kita akan buat perbandingan jawapan. Okey, so sekarang ni yang 3 gambar tadi, okey, ni ada jawapan kat sini. Okey, jawapan tadi ni awak kena salin lah. Okey, ada jawapan yang untuk C kosong tadi awak kena salin. Kena salin jawapan ini, jangan ambil panjang sangat. Ambil 2 titik perbulan cukup lah. Macam ni 34.74. Okey, jangan salin sampai habis. Okey, ini untuk C negatif tu ambil 30.296. Okey, contoh macam itulah. Okey, awak salin jawapan ni. Okey, ini jawapan dia. So ini adalah jawapan luas yang dia dapat menggunakan kaedah Riemann sum. Okey. So ada 3. Jadi gambar tadi awak dah paste kat sini, awak tampal, awak dah paste kat sini. And then nanti kat sini bahagian perbincangan ni, okey, ada bahagian perbincangan ni saya dah typekan untuk awak ni, awak tulis je jawapan tadi. Rajah 1. Mana rajah 1 awak? Jangan tertukar pula. Okey, rajah 1 awak tadi apa jawapan dia? Kan? So rajah 1 yang macam ni. Ni yang jauh sikit, ni mungkin yang paling ni C negatif 1 ni. Ni C yang kosong. Ni C yang 1. Okey. So tulis jawapan awak. Okey. Tengok ni saya ulang balik. Ni C yang negatif 1. Ini C yang negatif 1. Ini C yang kosong, gambar rajah kedua. Ini gambar rajah ketiga, C yang 1. Okey, jadi awak type kat sini ni jawapan awak lah. Jadi jawapan awak nanti awak dapat 3 jawapan, jadi awak akan buat kesimpulan. Sebab kat sini dia tanya seterusnya bincangkan rajah yang manakah penghasil yang lolos. Anggaran terbaik. Anggaran terbaik. Jadi kalau kita lihat anggaran terbaik sebenarnya adalah pada C kosong lah. So dia hampir sama dengan jawapan. Kalau saya kira kaedah manual tadi dapat 37.33. Okey, bila menggunakan kaedah Riemann sum, saya akan dapat lebih kurang dalam 34.74 untuk C yang kosong. Okey, tu anggaran yang terbaik lah. Okey, kalau yang ambil C1 ni mungkin agak jauh. Okey. Ataupun C negatif 1 jauh. C1 pun jauh juga 40. So mungkin kita ambil inilah. Okey, C kosong. Okey, C kosong. So boleh hampir lah. Okey. Okey, so itu yang perlu awak lakukan. Okey, awak dah tampal tadi, awak dah tampal bagi jawapan, tulis kat sini jawapan awak. Okey, then awak buat kesimpulan. Awak buat kesimpulan lah. Raja yang terbaik adalah pada raja mana? Raja 2 kan?
Rajah 2, okey, bincang Rajah Melaka masih Rajah 2 memberikan menghasilkan luas anggaran yang terbaik iaitu awak buatlah ayat awak sendiri. Okey, tapi yang penting saya nak tahu bahawa ada dia punya kesimpulan dia kat situ. Okey, kena bagi tahu rajah yang kedua tu berapa nilai dia. Okey, terangkan bagaimana anda boleh memperbagi. Jadi sebenarnya tak tepat lagi tau. Masih lagi tidak tepat. Okey, masih lagi tidak tepat. Soalan B dia tanya, terangkan bagaimana anda boleh memperbaiki lagi nilai DB2. Jadi sebenarnya apa Riemann Sum buat? Terus si Riemann Sum ni duk fikir-fikir macam mana nak bagi lagi hampir dengan kaedah kameran yang kita kira tu. So dia buat apa? Oh, okey, dia kata petak ni agaknya besar sangatlah petak ni. Jadi dia cuba kecilkan petak. Jadi kat sini kalau kita lihat kat Desmos ni dia ada N12 ni. So ini 12 ni menunjukkan ada 12 petak ni. Hijau-hijau tu ada 12 kotak. Jadi si Riemann Sum ni dia tambah lagi petak. Bila tambah lagi petak nampak dia akan lagi rapat. Awak nampak tak gambar tu? Bila saya slidingkan petak ni nampak. Ni petak dia ada 5 petak hijau. Okey, 4 petak hijau, 5 petak hijau, 8, 9. Saya tambah lagi. Bila si Riemann Sum ni tambah lagi petak-petak tengok bagi rapat. Lagi ni memang tak nampaklah petak tapi menunjukkan bahawa petak tu lagi bertambah, menunjukkan bahawa lagi rapat. Okey, dengan lengkung ini so dia akan menghasilkan jawapan yang hampir paling tepat. Tengok, hampir dah 36 Saya tambah lagi petak lagi tambah ni hampir tadi 37.33 kan. So dia makin lagi dekat, makin dekat. Sampailah ke yang ke 100 Ni tak nampaklah 100 petak. So itulah sebenarnya nak menjawab soalan yang ditanya ni, terangkan bagaimana anda membagi nilai B2. Ialah apa jawapan dia? Dengan sini baik-baik. Jawapannya adalah dengan menambahkan lagi bilangan kotak ataupun petak yang ada di bawah lengkung. Kita menambahkan lagi bilangan kotak ataupun petak yang berada di bawah lengkung. Itulah kita nak memperbaiki supaya kita akan dapat jawapan yang lagi tepat. Jadi apa yang perlu awak lakukan seterusnya adalah kena print screen lah sebagai bukti. Okey, lupa saya nak bagi tahu dekat awak bahawa yang tadi gambar awak yang awak paste tadi ni. Okey, kotak yang kat sini ni awak boleh letaklah 12 ke 14 ke saya tak tetapkanlah. Okey. Dia bergantung, okey, tak ada masalah. Jadi bila awak letak 12 mungkin jawapan jadi lain. Okey, bila letak kotak ni 14 dia akan jadi lain. Okey. Kotak ni sebenarnya kita setting dekat end ni lah. Okey. Awak boleh 12 ke 14 ke tak ada masalah. Okey. Boleh letak berapa kotak tapi supaya seragam lah. Okey, jangan kotak ni bertambah kalau tak pakai kalau nak pakai 12 kekalkan 12. So C dia kosong negatif 1 dengan 1. Okey. Kekalkan dia punya N12. Okey. So print screen sebagai bukti. Okey. Sebagai bukti awak dah buat. Okey, menggunakan perisian Desmos. Okey, print screen. Okey, print screen. Kemudian awak paste. Okey, awak paste kat sini lah. Okey, awak paste kat sini. Okay, awak paste. So sebagai bukti lah. And then kesimpulan buatlah sikit. Okey, awak buatlah kesimpulan. Ceritalah apa-apa sikit kesimpulan. Okay, melalui apa yang telah saya lakukan di semua ni. Saya dapat menambahkan pengetahuan saya dalam ilmu kalkulus. Okey. Dan saya dapat mencari luas di bawah graf. Okey. Okey, awak buatlah apa-apa kesimpulan, orang sikit, kemudian awak buat ni rujukan insya-Allah saya akan bagi kat awak. Saya akan lakukan nantilah. Saya akan check dekat buku library kerana rujukan ni adalah kena perlu ada di library. Okey, tak boleh letak rujukan sembarangan kerana dia perlu ada di library lah rujukan ni. Okey. So itu saja. So harap semua dapat bekerjasama dan hantar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.